Dia berbeza dengan pendekatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita, dalam isu kalimah Allah. Kan? Kita tahu, kita akui peguam negara tersebut memang ada kelemahan, memang ada kelompongan. Sebab itu mereka yang dalam isu kalimah Allah ini, buku tu, ya? Maka pihak yang mencabarnya menang. Sebab apa? Sebab kelemahan kita di dalam undang-undang itu, di mana perkeliling itu berbeza dengan keputusan kabinet. Itu saja. Tak ada kena-mengena pada segi hukum agama. Dari segi pentadbiran, ya, teknikal, dia menang kerana teknikal. Arahan kabinet berkenaan dengan buku itu tidak selari dengan perkeliling yang dikeluarkan kepada immigration. Ia menyebabkan dia dapat cabar kes itu. Maka Anwar buat apa? Kalau kita merayu pun, dia kata, terang-terang kita kalah. Sebab ini jelas bertentangan. Duit rakyat habis, kalau dirayu, duit rakyat habis. Buang masa mahkamah. Jadi apa Anwar buat? Jangan rayu. Kan? Kita pindah balik, perketatkan balik, perbaiki kelompongan ini. Maka perkara itu dibawa ke Majlis Raja-Raja untuk diperbaiki, untuk diperketat, supaya di masa akan datang tidak berlaku lagi seperti ini. Ini kerajaan Madani buat. Itu pun dipolitikkan oleh PAS. Dia kata kita tak merayu, oh kita membiarkan kalimah Allah ini dihina. Apa kaitan dengan kalimah Allah? Ini kaitan dengan teknikal saja. Ya, apa kaitan dengan kalimah Allah? Dia tak pernah berubah berapa tahun dah pun. Tak pernah berubah pun dari segi undang-undang itu. Ini teknikal saja. Tapi diputar belik oleh lebay ni. Kita tak merayu sebab apa? Sebab kita tidak perjuangkan kalimah Allah. Cara nak memperjuangkan Islam ini bukan emosi. Nak perjuangkan Islam ni gunakan otak, gunakan akal fikiran. Sebab itu tindakan yang Anwar buat, berundur setapak untuk maju 10 setapak. Tidak merayu, kelihatan seperti mengalah. Betul, kita berundur setapak. Tetapi untuk apa? Kita perkukuhkan, perkuatkan, mantapkan untuk kita lebih maju 10 tapak ke hadapan. Bukan kita asyik mengundur dan mengundur. Lawan undur. Oh rayu. Betul, rayu. Lalas sekali kalah. Kelemahan tak ada diperbaiki. Walau zaman apa ni, isu kalimah Allah itu pun boleh diperbaiki awal lagi. Suatu mereka jadi kerajaan, mereka tak perbaiki. Mereka asyik merayu. Padahal mereka tahu memang jelas kita melakukan kesilapan. Terdapat percanggahan, kita tahu. Mengapa kita tak mau mengaku kita salah? Kalau kita tak mengaku kita salah, waktu bila kita nak perbaiki kesalahan ini? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ya kita salah. Kita kena akui kita salah. Walaupun bukan berlaku di zaman kerajaan Malaysia Madani, tapi Anwar ambil alih, dia tahu, ya memang kita salah. Keputusan kabinet bercanggah dengan apa yang dikeluarkan, perkeliling yang dikeluarkan. Sebab itu mereka menang. Jadi Anwar kata kita kena ngaku kita salah, kita kena ngaku kita ada kelemahan, maka kita perlu perbaiki. Bukan asyik merayu dan mengharapkan hakim ihsan kepada kita. Ini yang berlaku, saudara. Sama juga dengan undang-undang syariah ini. Apa salahnya kita benarkan? Kalau ada kelompongan, kita baiki. Kalau kita betul-betul ikhlas nak perjuangkan Islam. Tetapi kalau kita hanya semata-mata nak menunggang Islam, maka keluarlah hujah. Sesiapa sahaja yang mencabar kami, mereka mencabar Islam. Tengok. Jadi dalam isu ini jelas, ya, bahawa keputusan ditangguhkan dan segala hujah akan dipertimbangkan oleh 9 hakim. Ya. Selepas ini saya berharap apapun keputusan mahkamah hendaklah diterima dan yang kuat, ya, mana-mana undang-undang yang kuat itu ditingkatkan, yang lemah itu diperbaikikan. Kalau kita benar-benar ikhlas, ya, nak memperkasakan undang-undang syariah ini. Tetapi kalau kita nak politikkan, kalau keputusan hakim itu tidak sesuai dengan selera kita, ya, kalau keputusan hakim itu tidak sesuai dengan politik kita, maka kita akan jual dan kita akan tunggang keputusan hakim ini dan kita akan babitkan dengan agama. Dan kita akan kata hakim juga tidak menyokong Islam. Akhirnya kecapai macam itulah. Bila hakim tidak bersama dengan kita, dengan pendapat kita, kita akan kata hakim juga menentang perjuangan Islam. Dia akan sampai ke tahap itu. Jadi bukan Islam akan lihat seolah Islam ini jumun,
Islam ini tidak boleh dikritik, Islam ini tidak boleh ditegur. Islam ini sentiasa membenarkan kesalahan dan kesilapan. Sebab itu kita kena tunjukkan bahawa Islam ini agama yang syumul. Islam ini sanggup berdepan dengan sesiapa saja kalau kita berada di pihak yang benar. Dan Islam ini juga adalah satu agama yang bersedia mendengar pandangan kritikan daripada mana-mana pihak. Barulah nampak Islam ini dihormati, saudara. Okey, tamat bab itu. Okey, MB Terengganu. Pasal MB Terengganu ni, ya. MB Terengganu adalah calon di Kemaman, ya. Tak kisahlah, PAS nak letak calon dia pun tak apa. Sebab kita faham mereka tidak ada lagi calon yang lebih hebat selain daripada MB Terengganu, ya. Akan bertanding di Kemaman. Tapi MB Terengganu kata apa? Dia berkata kerajaan Malaysia Madani ini gagal. Dia biasalah. Pemimpin PAS ni bila nak tembak kerajaan, dia main tembak rambang je, dia tak bawa bukti apa pun. Kerajaan ini gagal. Kerana apa? Kerana kerajaan tidak melantik lagi Menteri KPDN. Menteri Perdagangan, ya, dan Dewan Pengguna lah, ya, KPDN. Tempat Kementerian Allahyarham Salihin Ayub. Tidak ada pengganti lagi, dia kata. Oleh kerana tidak mengganti arwah Salihin Ayub, maka ini kerajaan gagal. Ini kerajaan gagal, kata mereka. Kata MB Terengganu. Jadi saya pun pelik juga kan. Apakah itu hujah dia nak menyatakan kerajaan ini gagal? Hanya kerana tidak melantik seorang menteri, kan? Apakah itu hujah dia? Bawalah hujah lain. Kalau nak kata kerajaan ini gagal, bawalah hujah mengatakan okey, inflasi semakin meningkat, ya, isu beras langsung tak dapat dikawal, maka bertambah besar isu beras ini, ya. Ataupun cerita pasal gula pun tak boleh dikawal, bertambah rumit masalah gula. Ayam sekarang ni ditarik subsidi, bertambah mahal harga ayam. Bawalah pelaburan bertambah kurang, pelabur-pelabur lari, ya. Bawalah benda-benda macam ni untuk membuktikan kerajaan ini gagal. Tapi hujah ada kerana tak lantik seorang menteri, maka kerajaan ini gagal. Nampak tak, saudara? Ini belum jadi calon parlimen lagi ni, belum menang di Kemaman lagi ni, tapi dah tunjuk bodoh dia. Saya pun tak tahulah kalau orang Kemaman nak bagi dia jadi calon. Belum jadi ahli parlimen lagi, dah tunjuk hujah macam itu. Macam mana kamu nak harapkan dia nak bercakap dalam parlimen nanti? Macam mana kamu nak, ya, nak dapatkan seorang ahli parlimen dia boleh membawa hujah yang wow, kan? Punya hujah sampai Anwar terkedu tak boleh nak jawab. Semua kurang dia cari pemimpin macam itu. Tapi kalau ini hujah dia, ya, belum menang lagi dah itu dia punya hujah, saudara, jadi bahan ketawa dalam parlimen nanti. Kalau itu pemimpin yang kamu nak angkat di parlimen, takkanlah kamu nak menilai kerajaan itu berjaya atau gagal dengan jumlah menteri. Apakah kamu dengan jumlah menteri 70 lebih dulu, 33 bulan dulu, kamu ada menteri 70 lebih semasuk timbalan, apakah hebat negara waktu itu? Kalau nak katakan jumlah menteri itu menjadikan faktor kemajuan negara, 70 lebih kamu dulu di bawah Din Cirip, kemudian Ismail Sabri, ya, menteri kamu. Tak termasuk lagi penasihat bertarak menteri, tak termasuk lagi duta khas bertarak menteri. Apakah hebat negara ketika itu? Bahawa negara ketika itu paling teruk, ya, negara yang paling dahsyat berlaku dalam sejarah, ekonomi yang paling teruk ketika 3 bulan. Tak pernah semenjak merdeka, hatta di zaman Jepun sekalipun, saudara, rakyat nak makan kibar bendera putih. Zaman Jepun dulu, bila rakyat nak makan, mereka makan ubi kayu. Tak sampai lagi tahap mereka angkat bendera putih nak minta bantuan makan. Pandai-pandailah rakyat ketika itu, zaman Jepun. Ini zaman dah mereka puluhan tahun, ya? Tapi di bawah Din Cirip, rakyat nak makan terpaksa kibar bendera putih, saudara. Ini kenangan kita. Kita boleh jadikan satu kisah kepada anak cucu kita tentang pentadbiran Din Cirip, di mana negara kita mencipta sejarah rakyat nak makan angkat bendera putih. Itu belum kira lagi setiap hari rakyat mati, ratusan rakyat Malaysia mati setiap hari. Bukan sebulan, setiap hari ratusan mati kerana COVID, sebab kegagalan kerajaan menangani COVID dengan cekap.
Mereka bangga, mereka dapat pujian daripada WHO mengawal COVID. WHO melihat pujian diberikan. Kenapa? Mereka beli vaksin yang banyak. Tentulah orang yang mengeluarkan vaksin seronok. Dia akan pujilah, bagus Malaysia mengatasi masalah COVID. Sebab apa? Vaksin banyak dibeli. Siapa yang kaya? Sekarang apa jadi pada vaksin-vaksin yang tak dipakai ini? Berapa juta duit rakyat Malaysia habis kerana vaksin-vaksin yang tamat tempoh. Sekarang baru timbul. Berapa banyak peralatan-peralatan yang kita beli menggunakan duit rakyat yang rosak, tak terpakai, yang ditegur oleh PSC. Baru kita tahu sekarang ini. Beli peralatan guna WhatsApp je. Bayangkanlah. Tak ada garanti. Beli peralatan tak ada garanti. Rosak macam tu, buang macam tu je. Berbanyak duit rakyat disalahgunakan ketika itu. Itu menteri ramai, 70 lebih. Tapi itu cara pentadbiran mereka. Hari ini saudara, satu menteri kosong, ya, nak kata kosong tidak juga, dipangku oleh Hamizan. Ya, diberi amanah oleh PMX, Menteri Tugas Khas, memangku tugas KPDN. Bukan kosong, dipangku. Ada orang buat kerja dan dia buat kerja. Dia juga pergi ke pasar-pasar pemantauan. Menteri Tugas Khas membuat tugas KPDN, dibantu oleh Wabi Fauziah. Okey. Apakah masalah baras bertambah teruk? Okey. Bertambah masalah gula, adakah gula dia sorok-sorok? Okey. Minyak masak, adakah seperti dia sorok-sorok zaman seperti anak Pak Mezah dulu? Okey, tak ada. Bermakna dengan hanya menteri yang dipangku saja, belum lantik menteri pun kita boleh atasi masalah. Maksudnya apa? Maksudnya itu berjaya. Tanpa menteri yang ramai pun, tanpa penasihat Perdana Menteri pun, tanpa duta khas Perdana Menteri pun, hampir setahun kita boleh mentadbir negara ini tidak ada masalah. Inflasi bertambah turun, pelabur bertambah masuk. Belum cerita lagi yang Anwar baru-baru ini, yang mereka baru ni sempat lagi ditarik pelabur masuk. Itu tak cerita lagi. Saudara, tak sampai setahun. Tak sampai setahun, saudara. Itu yang MB Terengganu kata kat yang gagal. Kalau itulah hujah dia, kan, kita boleh sebut zaman mereka bukan saja gagal, hancur lebur zaman mereka. Sebab itu Din Kirit ditumbangkan hanya 17 bulan menjadi Perdana Menteri. Satu-satunya kejayaan Din Kirit adalah mencipta rekod Perdana Menteri yang paling singkat. Dia adalah Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia, satu-satunya Perdana Menteri yang paling singkat menjawat jawatan Perdana Menteri. Itu satu. Sejarah yang kedua, dia adalah satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang menjadi Perdana Menteri tidak mendapat mandat rakyat. Itu sejarah juga. Itu sejarah juga. Belum kira lagi dia satu-satunya Perdana Menteri yang menantu dia cabut ke luar negara sampai sekarang tak balik. Itu banyaklah sejarah lagi. Ya? Belum kita lagi sejarah dia dengan skandal-skandal dia, kan. Kita malah main peribadi. Kalau main peribadi boleh. Ya? Papa Gomo ni hari-hari duduk main peribadi. Kalau kita nak main peribadi Papa Gomo tu kita boleh londeh hari-hari. Kita tahu dia dulu kerja apa, berhenti sebab apa, kita tahu. Dengan siapa dia main video call, ya, dengan bapuk mana dia bercakap, menggata-gata dalam video call, kita tahu. Tapi bukan level kita, saudara. Bukan level kita nak main benda dalam kain orang. Apa untungnya pada rakyat? Boleh aja kita nak main. Nak cerita tentang Azmin Semurid, satu hari satu malam kita boleh sembang dalam room ni. Ya, ramai rakan-rakan boleh share, boleh kongsi. Seronok cerita pasal Haziq. Bukan fitnah, Haziq sendiri mengaku. Ada video dia, perbuatan aksi dia, bukan sekat audio. Ya, nak sembang, boleh sembang. Boleh sembang pasal Mortar Senik. Ya, banyak kisah tentang Mortar Senik. Dengan Fikah ada, dengan Lina ada. Ya. Boleh sembang pasal surah dalam putih yang besar tu, kan, dalam hotel tu, kan. Itu lebay punya kira. Boleh cerita pasal pendukung parti lebay yang duduk jaga pondok meliwat anak murid dia, murid tahfiz dia. Boleh cerita. Banyak sebenarnya kalau kita nak cerita pasal kain ni, saudara. Tapi Malaysia Madani, ya, tidak berminat dengan cerita-cerita seperti itu. Kita serahkan saja Papa Gomo, Cikgu Bat yang memang suka kisah-kisah seperti itu. Sebab mereka juga ada pengalaman seperti itu. Ya, seperti mana kata Luqman Adam,
Ya, Luqman Adam sampai bersumpah. Luqman Adam mencabar Cikgu Bat berkali-kali. Wahai Cikgu Bat, dia kata, waktu saya dalam penjara, kata Luqman Adam, apa kamu buat dalam rumah saya? Betina mana yang kau bawa dalam rumah saya? Dan semalam saya dengar Luqman cakap direct, ya, Cikgu Bat berzina di dalam rumah saya. Cikgu Bat kena saman lah Luqman. Ya, saya tak nak panjangkan kisah ini. Ya, apa untungnya? Ya, Cikgu Bat nak main dengan siapa ke, dengan lembu itik ke? Saya tak ada kisah, tak ada untung kepada rakyat. Ya, biarkan pihak-pihak berkenaan ambil tindakan. Kalau dia betul, dia tak bersalah, dia pertahankan diri, biarkan. Tak ada keuntungan kepada rakyat pun nak main isu-isu dalam kelambu ni. Apatah lagi isu-isu yang tak ada kaitan dengan kita, dengan orang yang bukan ahli parti kita, dengan orang yang bukan pemimpin kita, dengan orang yang bukan wakil rakyat, kita tidak ada kaitan. Ya? Sebelum nak suruh kita nak cerita hal peribadi orang, kamu suluh diri masing-masing. Cikgu Bat suluh muka kamu. Papa Gomo, ingat balik apa yang kamu buat. Ya? Apple Masam nak cerita pasal undang-undang syariah. Nak cerita undang-undang syariah ini kena syariah, kena syari'ikan dulu kita diri kita dulu. Nak pertahankan undang Islam, nak pertahankan syariah ini, syari'ikan diri kita dulu. Tapi kalau kita sendiri dedahkan lurah kita, lurah dendam kita sendiri dedahkan maruah kita, ya? Tak apalah, sekadar nak bercakap bolehlah, ya? Tetapi tidak boleh disebut sebagai mujahidah. Mujahidah. Bolehlah cakap, tak ada masalah, ya? Kalau kita bertelanjang pun tak apa, kita nak bercakap. Kami pertahankan hukum Islam, kami pertahankan undang syariah. Tapi dalam keadaan kita telanjang, tak apa, cakaplah. Sebab dosa kamu telanjang, kamu dengan Allah saja. Yang penting ucapan aku, kan? Tak apalah. Tapi Allah boleh menilai keikhlasan kita. Oh, boleh nilai keikhlasan kita. Ya? Betul ke kamu nak perjuangkan Islam ni? Betul ke kamu nak perjuangkan syariah ini? Ya? Perkara basic asas kamu, diri kamu pun kamu tak mampu nak pertahankan. Maruah diri kamu sendiri pun kamu tak mampu nak pertahankan. Itu saja orang kepetikai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey? Ada lagi cerita pasal Wahab. Isu Wahab ni paling mudah nak jawab, saudara. Kalau orang nak seret kita dalam isu benda-benda dalam kelambu ni, isu-isu yang keluar ini, kita lagi banyak modal daripada mereka. Ya? Jangan mereka gelisah, cukuplah. Saya dengar cerita sekarang ni, ya, Azmin Sumurid dah mula gelisah dah. Sebab bila orang main isu ini, sikit sebanyak dia akan terkesan. Sebab ya, kalau dia siasat video ini, apakah video dia akan selamat? Selama ni video dia selamat. Sebab apa? Sebab dia dilindungi oleh atuk. Ya? Tak disiasat video dia tu kabur. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh atuk waktu itu. Hari ni atuk dah tak ada. Atuk pun tengah disiasat sekarang ini. Ya? Siapa nak bela kamu? Ya? Jadi janganlah bermain dengan api. Ya? Kalau kamu ini adalah plastik. Jangan bermain dengan api kalau kamu adalah plastik, kan?